memanggil kamu semua ni sebab saya nak pendapat macam mana cara untuk kita dapatkan kemerdekaan dekat tanah Melayu. Tunggu, saya rasa mungkin kita patut berunding dengan pihak British di London. Bagus juga cadangan kamu ni. Jadi, siapa yang setuju dengan cadangan ini? Jadi, ada tak mana-mana pihak yang boleh bagi cadangan bilakah kita boleh bergerak ke London untuk berunding dengan pihak British? Saya rasa kita boleh mula bergerak untuk berunding ke London tu pada 1 Januari tahun depan lah. Okey, baiklah kalau macam tu. Pada 1 Januari 1996, kita akan gerak ke London. Pertama sekali, kita akan menaiki kapal terbang dahulu untuk ke Singapura. Kemudian kita akan menaiki kapal laut sehingga ke Karachi. Barulah kita naik kapal terbang semula untuk ke London. Tapi tunggu, kenapa kita naik kapal laut? Kan kalau kita naik kapal terbang, perjalanan akan menjadi lebih cepat. Tujuan saya pilih kapal laut ni sebenarnya supaya kita mudah untuk berbincang sewaktu berjumpa dengan pihak British nanti. Patut hapuskan jawatan setiausaha, kemudian gantikan dengan Menteri Kewangan. Jadi, apakah strategi kita? Kita perlu tuntut Menteri Hal Ekonomi dan Menteri Pertahanan berasal dari Persekutuan Tanah Melayu. Betul. Kita juga patut hapuskan jawatan setiausaha, kemudian kita gantikan dengan Menteri Kewangan. Adakah kamu semua setuju dengan pendapat saya? Saya setuju dengan pendapat Menteri Besar Selangor. Saya rasa kita patut tuntut tarikh hari kemerdekaan sebelum 31 Ogos 1957. Ya, tapi yang paling penting kita patut bincangkan tentang isu mengenai Suruhanjaya Perlembagaan Kewangan. Saya rasa kita juga patut bincangkan tentang keselamatan negeri dan perkhidmatan awam. Apakah pendapat tentang usul ini? Saya rasa saya setuju dengan semua usul yang kamu semua telah bentangkan sebentar tadi. Jadi, saya rasa usul-usul ni lah yang kita patut bentangkan sewaktu kita berjumpa dengan pihak British nanti. Rombongan saya sedang berusaha untuk mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Jadi, pihak British dan Wakil Tanah Melayu, cuba Tuan Berdua dan Datuk-Datuk terangkan apakah yang telah kamu bentangkan dan sepakat di London. Datuk-datuk, izinkan kami as wakil British untuk memberikan rundingan kami terlebih dahulu. Sila teruskan. First of all, kami, pihak British, bercadang untuk mengadakan perjanjian, pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan pihak British. Kami juga ingin kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk membayar ganti rugi kepada pegawai British yang telah diberhentikan. Selain itu, kami juga, pihak British, telah bercadang untuk memberikan bantuan kepada Persekutuan Tanah Melayu seperti bantuan pertahanan dengan bantuan daripada pihak Commonwealth. Jadi, rundingan kami yang terakhir, kami mencadangkan Pesuruhjaya Tinggi untuk melantik ahli Majlis Eksekutif selain daripada Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dengan nasihat daripada Ketua Menteri. Bagus juga idea Tuan Berdua. Jadi, Wakil Tanah Melayu, apakah cadangan yang telah kamu sepakatkan di London?
kami semua telah bersepakat untuk menghapuskan jawatan Setiausaha Keuangan dan digantikan dengan Menteri Keuangan. Kami juga ingin Menteri Pertahanan daripada Rakyat Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Untuk kalian terakhir, kami dah bersepakat kami nak berundingan untuk tuntut Menteri Hal Ehwal Ekonomi mestilah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu saja. Jadi, parti Perikatan ada apa-apa tambahan? Tambahan pula, kita juga perlu berunding tentang Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan dan Keselamatan Dalam Negara serta perkhidmatan awam. Idea yang bernas juga daripada tuan-tuan semua. Saya sangat sokong dengan perkara yang telah kamu semua rundingkan. Jadi, terima kasih atas kerjasama. Lagi Maha Mengasihani, saya mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh Persekutuan Tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 Ogos tahun 1957. Merdeka! 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 Setelah mendapat persetujuan daripada Raja-Raja Melayu, maka dengan ini saya mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu atau kita namakan sebagai Suruhanjaya. Suruhanjaya ini pernah bermula pada akhir bulan Jun 1956. Jadi, apakah tugas-tugas Suruhanjaya? Antara tugas Suruhanjaya ialah membincangkan, menyusun dan meraka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sama sekali saya ingin cadangkan bahawa kita perlu memeriksa aturan perlembagaan di Tanah Melayu dan juga mengambil kira martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, berdasarkan demokrasi berparlimen terhadap dua Dewan Perundangan, saya ingin memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri. Adakah semua setuju dengan cadangan yang dikemukakan? Bagus juga idea itu. Okey, apa kata kita tubuhkan kerajaan yang kuat dengan kerajaan negeri yang mempunyai anatomi tertentu? Selain itu, kita juga perlu melindungi negeri-negeri yang Raja-Raja Melayu, sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Saya setuju dengan cadangan Tuan Jening. Saya rasa kita juga perlu cadangan satu jawatan kepada Ketua Negara, iaitu Yang di-Pertuan Besar atau dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong di Persekutuan Tanah Melayu. Setuju. So today kita akan membincangkan tentang memorandum yang diberikan oleh pihak Raja-Raja Melayu, parti politik dan parti awam. Jadi mari kita mulakan dengan memorandum pertama. Memorandum pertama adalah memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Pihak Raja-Raja Melayu mencadangkan agar persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong.
pihak Raja-Raja Melayu juga ingin kedudukan istimewa orang Melayu untuk diteruskan. Saya bersetuju dengan cadangan itu. Kedudukan istimewa orang Melayu juga dapat dilindungi. So, bagi pihak awam pula, iaitu masyarakat India, mereka menuntut agar kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Saya tidak bersetuju dengan memorandum itu. Lebih baik kita mengutamakan memorandum berasaskan kewarganegaraan, iaitu mengutamakan solid kepada semua orang yang lahir di tanah Melayu. Saya setuju dengan ulasan Tuan Pengerusi. Jadi saya ingin meneruskan dengan memorandum daripada MC, iaitu menuntut semua sekolah beraliran Inggeris dengan vernacular perlu diteruskan. Saya tidak bersetuju dengan memorandum yang dibicarakan kerana aliran bahasa atau vernacular tidak haruslah diutamakan. So, baiklah kita teruskan dengan memorandum yang seterusnya. Memorandum seterusnya menyatakan bahawa sistem kerajaan dengan negeri dengan kuasa yang tertentu harus diteruskan. Saya bersetuju agar memorandum tersebut dimasukkan ke dalam draft. Selanjutnya, memorandum yang menuntut Parlimen dengan dua majlis mesyuarat iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara dibentuk. Saya bersetuju dengan memorandum itu. Masukkan memorandum itu ke dalam draft perlembagaan kita. Jadi, sampai sini saja perbincangan kita. Draft perlembagaan akan diumumkan nanti. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasihan, saya akan mulakan perbincangan kita dengan menjemput Pengerusi Suruhanjaya untuk membentangkan tentang draft yang telah dipersetujui. Dipersilakan. Selamat sejahtera semua. Jadi pada hari ini saya akan mengumumkan memorandum yang telah dipersetujui oleh pihak Suruhanjaya. Draft ini adalah daripada pihak-pihak Raja Melayu, pihak politik dan orang awam. Draft yang pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Seterusnya, sistem kewarganegaraan berasaskan jusolid pada semua yang lahir di tanah Melayu. Kemudian, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Yang keempat, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Persekutuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Yang terakhir, sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Jadi itu saja draft yang dibincangkan. Sekian, terima kasih. Saya tidak bersetuju dengan isi yang kedua kerana konsep jus soli ini boleh menggugat kedudukan istimewa orang Melayu. Saya juga tidak bersetuju. Sepatutnya kewarganegaraan perlulah menjaga orang Melayu, bukan sebaliknya. Selain itu, kedudukan agama Islam juga perlulah dijaga untuk menjadi asas kepada pemerintahan negara. Saya bersetuju dengan Wakil PAS. Agama Islam mestilah kita akui sebagai agama yang rasmi. Saya juga bersetuju dengan Wakil PAS. Syarat kewarganegaraan tidak patut dilonggarkan. Setuju tak semua? Setuju. Lagi satu, bahasa Melayu sepatutnya perlu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Hei, mana boleh macam tu? Bahasa Mandarin lah yang kena jadi bahasa kebangsaan kita. Tak boleh juga. Sepatutnya bahasa Tamil kerana bahasa ini kurang mendapat perhatian. Tak boleh. Mana boleh macam tu? Bahasa Melayu patut dijadikan bahasa rasmi kerana kita sekarang tinggal di tanah Melayu. Tenang. Bertenang semua, bertenang. PAS, Parti Rakyat, saya rasa kita patut adakan kongres untuk bincangkan draft ni. Bila patut kita lakukannya? Saya rasa kita patut buat pada 4 Mei hingga 7 Mei. Oh, tarikh dan tempoh kongres itu sangat sesuai kerana lagi cepat lagi bagus. Betul. Jadi setuju dah ni kiranya kan? Setuju.
Kalau macam tu, saya dan wakil-wakil yang terlibat akan pergi semula ke London untuk bincangkan tentang draft ni semula. Itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jadi selamat sejahtera. Tujuan kami semua datang ke sini semula kerana terdapat beberapa perubahan dan pindaan yang telah dibuat pada draft perlembagaan. Jadi ini isu-isu yang belum muktamad lagi tuan semua. Isu agama, bahasa dan kewarganegaraan. Jika itu yang tuan-tuan mahukan, kami akan bersetuju. Benar, saya sokong. Baguslah kalau macam tu. Kalau begini, kami akan pulang semula ke Tanah Melayu dan mendapatkan sembah perkenan dari Majlis Raja-Raja terlebih dahulu. Mohon doakan kami. Ya, no problem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon sembah Patik menerangkan hasil pindaan yang telah kami pindakan bersama pihak British. Antara pindaannya ialah agama Islam diakui sebagai agama rasmi Tanah Melayu. Pelbagai pihak dari berbilang kaum juga menuntut terhadap hak bangsa mereka. Oleh itu, kami mohon sembah perkenan dari Majlis Raja-Raja untuk menerima draft perlembagaan ini. Better, selaku wakil dari Majlis Raja-Raja memperkenankan pindaan draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Selamat sejahtera. Jadi ini adalah hasil draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Jadi kami memohon untuk pihak Parlimen British, maafkan saya, untuk meluluskan draft ini. Silakan. Jadi kami bersetuju dan meluluskan Perlembagaan Persekutuan yang telah dibuat oleh Tuan Zain. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi setelah mendapat persetujuan dan kelulusan dari pihak Parlimen British, kami mohon juga pihak Majlis Perundangan Persekutuan untuk menuluskan draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini. Baiklah, dengan ini saya juga menuluskan draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini pada hari ini dengan terbuktinya pada tanggal 27 Ogos 1957. Jadi, dengan lulusnya undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu secara rasminya telah berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957. Terima kasih.